Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang tugasan 3 penulisan akademik dengan kod GWCP 1042 iaitu berkenaan analisis keutuhan wacana dalam penulisan akademik, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Tapi sebelum kami memulakan pembentangan kami ingin berterima kasih kepada pencara kami iaitu Encik Jono bin Yusof kerana telah memberi sokongan sepanjang kami melaksanakan tugasan 3 ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 2 orang iaitu saya sendiri Alia binti Ahmad Kamarul dan rakan saya Nur Kistina binti Zuhaimi. Kami merupakan siswa guru PPISMP ambilan Jun 2023-2028 daripada IPG Kampus Tawau. Jadi sepanjang pembentangan kami, kita dapat mengenal dan kita dapat ketahui apakah 3 aspek utama dalam penulisan akademik. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa 3 aspek utama dalam penulisan akademik ialah keutuhan wacana, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Kami telah menganalisis sebuah jurnal yang bertajuk Memperkasakan Pengetahuan Agama dalam Kalangan Remaja Bermasalah Tingkah Laku ke arah Pembentukan Akhlak Remaja Sejahtera. Jurnal ini telah ditulis oleh Fauzia Ibrahim, Nurul Huda Sarnon, Khadijah Alabi, Muhammad Suhaimi Muhammad, Norimi Mat Akhir dan Salina Nen. Jadi kita mulakan dengan keutuhan wacana. Apabila kita sebut tentang keutuhan wacana, ia merupakan satu kesatuan idea yang sempurna dan berfungsi untuk membolehkan sama ada sebuah wacana itu berkualiti ataupun tidak. Dan keutuhan ini sangat dititikberatkan dan difokuskan dalam sesuatu wacana. Dan keutuhan wacana ini juga ialah perkara yang menentukan sama ada satu kesatuan itu boleh dianggap sebagai sebuah wacana ataupun hanya kumpulan ayat yang tidak teratur sahaja. Keutuhan wacana ini dapat dikelaskan kepada 4 bahagian iaitu yang pertama keutuhan semantik, yang kedua keutuhan fonologi, ketiga keutuhan leksikal dan keempat keutuhan gramatikal. Sekejap lagi kami akan memberitahu dengan lebih lanjut tentang maksud kepada setiap keutuhan yang berikut. Baik, kita pergi kepada keutuhan wacana yang pertama iaitu keutuhan semantik. Keutuhan semantik dari segi etimologi bermaksud sema, iaitu perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani yang membawa maksud tanda ataupun lambang. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang ataupun perkataan ataupun ayat dengan maknanya. Jadi secara umumnya semantik ni bermaksud makna sesuatu jadi semantik ni membawa maksud kajian tentang makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Tidak kisah sama ada secara lisan ataupun tulisan. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa terdapat 8 hubungan semantik antara bahagian wacana iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan syarat dan hasil, hubungan memperkuat isi, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan aditif iaitu ayat yang kedua memberikan maklumat tambahan dan akhir sekali hubungan perbandingan. Jadi setelah kami menganalisis jurnal, kami mendapati bahawa terdapat 4 contoh keutuhan semantik yang terdapat dalam jurnal tersebut. Antaranya ialah hubungan sebab dan akibat. Baik, contoh bagi ayat hubungan sebab dan akibat ialah dalam era globalisasi yang mana manusia harus berhadapan dengan dunia tanpa sempadan. Ayat ini merupakan ayat sebab dan bagi akibat pula ialah pelbagai cabaran khasnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan generasi muda remaja amat membimbangkan.
Jadi kita dapat tekankan di sini bahawa disebabkan manusia perlu berhadapan dengan dunia tanpa sepadan, akibat dia mereka perlu mengharungi pelbagai cabaran. Manakala bagi hubungan sebab dan hasil, contohnya ialah kajian telah dijalankan bermula pada bulan Jun hingga Julai 2011 dengan menggunakan reka bentuk tinjauan ke ratang lintang, iaitu cross-sectional survey secara kuantitatif. Ayat ini merupakan ayat sebab dan seramai 200 orang remaja bermasalah akhlak berusia lingkungan umur 13 hingga 21 tahun telah dipilih sebagai responden kajian melalui persampilan rawak sistematik. Jadi ini merupakan ayat bagi hasil. Kita dapat tengok di sini bahawa disebabkan kajian ini telah dijalankan, hasil dia seramai 200 orang telah dipilih untuk menjadi responden. Ini merupakan bukti bagi contoh keutuhan semantik yang tadi yang saya ceritakan slide yang sebelum ini. Yang atas merupakan contoh bagi hubungan sebab dan akibat, manakala yang bawah merupakan contoh bagi sebab dan hasil. Kita beralih kepada contoh keutuhan semantik bagi hubungan sebab dan tujuan. Contohnya ialah, oleh itu artikel ini disediakan. Ayat ini merupakan ayat sebab, manakala bagi tujuan ialah bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan agama dalam kalangan remaja yang terlibat dengan masalah tingkah laku yang menyalahi undang-undang negara dan kini sedang ditahan untuk rawatan pemulihan akhlak di 3 buah sekolah pemulihan akhlak terpilih di Malaysia. Dekat sini kita dapati bahawa disebabkan artikel ini disediakan, tujuan apa? Tujuan dia untuk kenal pasti tahap pengetahuan agama dalam kalangan remaja. Dan akhir sekali, hubungan syarat dan hasil. Contoh ayat ialah, golongan muda yang cemerlang dalam pelbagai aspek seperti akademik, kemahiran sasiak dan jati diri amat diperlukan. Ayat ini merupakan ayat bagi syarat, manakala ayat bagi hasil ialah untuk menyumbang secara positif kepada kecemerlangan dan pengukuhan ekonomi serta masa depan negara menurut Fauziah 2009. Dekat sini kita boleh jelaskan kita boleh jelaskan yang di mana golongan muda ini perlu cemerlang dalam pelbagai aspek, tak kiralah kemahiran ataupun akademik. Hasil dia apa? Untuk kita sumbang kepada ekonomi negara. Okey, ini merupakan bukti bagi contoh keutuhan semantik yang telah kami analisis dalam sesebuah penulisan jurnal, iaitu bagi hubungan sebab dan tujuan dan hubungan syarat dan hasil. Atas merupakan, kita beralih kepada keutuhan wacana yang kedua, iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan membawa maksud keadaan yang sempurna. Maksudnya kat sini tak ada sebarang kecacatan pun. And dia punya sifat kukuh, padu dan teguh. Manakala maksud bagi fonologi pula ialah bidang yang menyelidiki bunyi bahasa menurut fungsionalnya sahaja. Dan kita dapat lihat di sini bahawa keutuhan fonologi dapat dikelaskan kepada 3 bahagian, iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Nada suara kita dapat lihat apabila seseorang itu menunjukkan nada yang tinggi ataupun rendah suara mereka. Manakala intonasi suara kita dapat lihat apabila suara itu berbeza, intonasi suara itu berbeza mengikut ayat perintah, ayat memujuk, ayat penyata dan sebagainya. Berikut merupakan contoh keutuhan fonologi yang terdapat dalam jurnal yang kami analisis, iaitu dari bahagian hentian suara.
Contoh ayat ialah, sebelum pengumpulan data dimulakan, penyelidik pada awalnya telah memohon mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia untuk menjalankan penyelidikan di 3 buah pusat tahanan ataupun pemulihan yang menempatkan remaja. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa koma yang tertera pada slide ini menunjukkan kita perlu menghentikan suara kita buat seketika. Jadi ini merupakan bukti contoh bagi keutuhan fonologi yang telah kami analisis dalam penulisan jurnal. Seterusnya kita pergi kepada keutuhan wacana yang ketiga, iaitu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini bermaksud pautan antara perkataan ataupun frasa secara semantik dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal ini juga dia merujuk kepada keutuhan bahagian wacana, iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana tersebut. Terdapat 7 contoh keutuhan leksikal, iaitu sinonim, antonim, hyponim, homonim, kolokasi, pembuka dan penutup, dan pengulangan. Jadi ini merupakan contoh keutuhan leksikal yang terdapat dalam penulisan jurnal yang telah kami analisis, iaitu sinonim, pengulangan dan antonim. Bagi sinonim, contohnya ialah pengetahuan agama yang sederhana ini juga masih belum cukup meyakinkan masyarakat bahawa pengetahuan ini mampu menjadi perisai dan benteng yang kukuh dalam kalangan remaja untuk menghalang diri mereka daripada godaan dan cabaran hidup, khasnya apabila berhadapan dengan aktiviti negatif yang boleh meruntuh akhlak mereka. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa perkataan perisai dan benteng merupakan perkataan yang sama maksud. Next, kita pergi kepada pengulangan. Pengulangan ini merupakan perkataan yang diulang sebanyak 2 kali ataupun lebih. Contoh di sini ialah, oleh itu ibu bapa yang merupakan individu paling rapat dengan anak remaja harus berkewajipan melaksanakan amanah dan tanggungjawab untuk memperkukuh pendidikan agama anak, seterusnya memastikan mereka mempraktikkan ajaran agama yang diajari dalam kehidupan seharian. Penekanan dalam mempraktikkan ajaran agama mampu menjadi perisai kepada anak-anak untuk tidak terlibat dalam gejala sosial negatif yang boleh menghancurkan masa depan mereka. Jadi dekat sini mempraktikkan ajaran agama telah diulang sebanyak 2 kali. Dan akhir sekali antonim, iaitu perkataan yang tidak sama maksud, perkataan yang berlawanan. Contoh ayat dekat sini, hasil kajian menggambarkan bahawa semakin tinggi pengetahuan agama maka semakin rendah kecenderungan remaja untuk terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral dan menyalahi undang-undang negara. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa tinggi merupakan kata lawan bagi rendah. Ini merupakan bukti bagi contoh keutuhan leksikal, iaitu yang atas sekali merupakan contoh bagi sinonim, manakala yang di tengah bagi pengulangan dan akhir sekali contoh bagi antonim. Next, kita beralih kepada keutuhan wacana yang terakhir, iaitu keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini bermaksud hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Dan jenis-jenis keutuhan wacana terdapat 4, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis dan penanda penghubung. Berikut merupakan contoh keutuhan gramatikal yang terdapat dalam penulisan jurnal yang telah kami analisis, iaitu bagi penanda penghubung yang berfungsi sebagai penghuraian, contohnya ialah oleh yang demikian. Perkataan ini merupakan penanda penghubung yang membawa maksud sebagai penghuraian. Manakala bagi penanda penghubung yang berfungsi sebagai perkembangan idea, contoh perkataan ialah seperti. Jadi seperti ini merupakan contoh bagi perkataan untuk kembangkan idea lagi, lebih lagi. Manakala yang terakhir iaitu penanda rujukan. Contoh ayat, hasil kajian mendapati majoriti remaja bermasalah akhlak yang terlibat dengan kajian ini menunjukkan mereka mempunyai tahap pengetahuan keagamaan pada tahap sederhana. Jadi mereka di sini mereka dekat sini dia membawa maksud
remaja yang bermasalah. Ini merupakan bukti bagi contoh yang terdapat dalam contoh keutuhan gramatikal, iaitu yang atas merupakan penada penghubung yang berfungsi sebagai penguraian, manakala yang bawah merupakan contoh bagi penanda hubung yang berfungsi sebagai perkembangan idea. Seterusnya kita balik kepada kemahiran membuat rujukan. Sumber rujukan ditulis berpandukan format APA. Apakah itu sistem APA? APA ialah American Psychological Association yang merupakan gaya rasmi dalam menerangkan rujukan dan sitasi. APA telah membuat pengemas kini format sitasi dan rujukan dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Terdapat beberapa lagi gaya rujukan di dunia, antaranya ialah Harvard Style, M&A Style dan Chicago Style. Malah, APA Style yang paling banyak digunakan untuk membuat rujukan. Baik, seterusnya kita lihat kepada senarai rujukan. Berdasarkan analisis kami, senarai rujukan yang digunakan dalam artikel ialah buku dan jurnal. Sebelum kita lihat kepada rujukan yang ditulis oleh penulis, kita lihat dulu kepada format asas jurnal. Pertama ialah nama penulis, seterusnya tahun tersebut perlu dikurungkan, selepas itu tajuk artikel, nama jurnal dan volume dicondongkan. Sebelah volume tu kita letakkan issue number dan akhir sekali ialah muka surat artikel. Jika kita lihat kepada rujukan ni, penulis tidak menggunakan format APA 7. Penulis menggunakan format APA 6. Dia tidak jauh beza sangat. Macam kita dapat lihat tahun tidak dikurungkan. Tapi yang lain tu masih sama. Jadi itu sahaja perbezaannya. Seterusnya kita lihat kepada rujukan buku. Yang pertama ialah nama penulis, kedua tahun tersebut perlu dikurungkan dan seterusnya tajuk buku. Tajuk buku itu perlu dicondongkan dan tidak semua menggunakan huruf besar, hanya huruf permulaan atau kata nama khas. Dan seterusnya syarikat penerbitan. Perbezaan antara APA 6 dan APA 7 ialah APA 6 ditulis tempat penerbitan, tetapi APA 7 tidak diletakkan tempat penerbitan, hanya syarikat penerbitan. Jika kita lihat rujukan yang ditulis, penulis masih menggunakan APA 6 kerana terdapat tempat penerbitan seperti kita dapat lihat Kuala Lumpur dan UPM Serdang Selangor, dan tahun juga tidak dikurungkan. Seterusnya kita lihat pada konsep kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas, tepat dan maklumat yang ditulis dengan logik. Yang ketiga, penulis perlu menulis koheren dan kohesi yang mantap dan bermakna. Dan yang keempat, penulis dapat belajar menyusun ayat dan perenggan untuk mencapai kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan dapat dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, koheren dan kohesi. Yang kedua, penulisan secara objektif. Dan yang ketiga, penulisan yang jelas. Dan yang keempat, penggunaan bahasa formal. Seterusnya, kita lihat kepada kohesi dan koheren. Kohesi bermaksud pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Contohnya, Sarina 1995 pula mengatakan bahawa pendidikan agama yang disemai sejak zaman kanak-kanak mampu membentuk perkembangan diri remaja yang positif serta mempunyai nilai-nilai murni dalam jiwa mereka. Pendidikan agama juga dilihat mampu menolak perlakuan negatif dan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama. Lepas tu kita lihat kepada koheren, kesinambungan atau kedekatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana. Contohnya, menurut Sabita 1995, antara punca berlakunya permasalahan sosial dalam kalangan generasi muda adalah disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama dalam kalangan ibu bapa maupun dalam kalangan anak-anak. Pengetahuan, penerapan dan amalan agama yang lemah
dalam kalangan ibu bapa tidak membantu kepada perkembangan, perlakuan dan tingkah laku yang positif dalam kalangan anak-anak. Ini merupakan bukti bahawa ayat tadi, contoh tadi merupakan daripada artikel kami. Seterusnya kita lihat kepada penggunaan bahasa formal. Kekuatan dan kelemahan sesuatu bangsa dan negara amat bergantung pada golongan muda yang merupakan tonggak dan pewaris kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan negara. Golongan muda yang cemerlang dalam pelbagai aspek seperti akademik, kemahiran, sahsiah dan jati diri amat diperlukan untuk menyumbang secara positif kepada kecemerlangan dan pengukuhan ekonomi serta masa depan negara. Fauziah 2009. Jadi kita dapat lihat pada ayat ni penulis menggunakan bahasa formal dan tidak menggunakan sebarang slang ataupun bahasa pasar. Ini merupakan bukti bahawa contoh yang kami letakkan sebentar tadi merupakan ayat daripada artikel kami. Seterusnya kita lihat kepada penulisan objektif. Penulisan objektif bertujuan bagi menyampaikan kebenaran secara objektif. Yang kedua, penulisan tidak mengandungi unsur-unsur emotif. Dan yang ketiga, idea yang dikemukakan disokong dengan bukti yang kukuh. Sebagai contoh, hasil kajian seterusnya dilihat mampu memberi sumbangan yang signifikan ke arah usaha membantu negara untuk mencari formula yang lebih strategik bagi tujuan memulihkan dan seterusnya memperkasakan sasiah remaja dari segi akhlak dan moralnya berasaskan nilai-nilai keagamaan. Jadi kita dapat lihat objektif dia ialah memulihkan dan seterusnya memperkasakan sasiah remaja dari segi akhlak dan moralnya berasaskan nilai-nilai keagamaan. Kita beralih kepada contoh penulisan yang jelas dalam penulisan jurnal. Contohnya, hasil kajian yang dijalankan ke atas 200 orang remaja untuk mengenal pasti tahap pengetahuan agama dalam kalangan mereka mendapati bahawa secara keseluruhannya hasil kajian mendapati tahap pengetahuan majoriti 89.5% remaja berada pada tahap sederhana. Hasil kajian menggambarkan bahawa semakin tinggi pengetahuan agama, maka semakin rendah kecenderungan remaja untuk terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral dan menyalahi undang-undang negara. Jadi kita dapat lihat bahawa contoh sebentar tadi merupakan ayat daripada artikel yang kami analisis. Sekian daripada kami. Terima kasih.